Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersama dengan saya lagi pada video perdagangan forex untuk novice trader bahagian keempat. So hari ni agak istimewa sedikit dan banyak perkara yang saya akan sentuh berkaitan terminologi biasa dalam perdagangan. Okey, apa yang dikatakan terminologi biasa dalam perdagangan adalah seperti buy, long, sell, short, pipe, pip, leverage, margin, spread, bid, dan ask. Ini adalah terminologi biasa dalam perdagangan. Saya mudahan selepas anda menonton video ini, kekeliruan ataupun apa yang anda kurang faham apa yang disebut-sebut oleh trader terjawab dan anda mula memahami iaitu terminologi biasa dalam perdagangan. Okey, apa yang dimasukkan long and short? So biasa dengar Ustaz kata okey, short dollar pound ataupun short USD JPY. Itu yang dimasukkan adalah arah tuju transaksi dagangan. So maksudnya trade direction. Bila kita kata okey, kita masuk buy pada dollar pound, bermakna ada tiga anda kena faham. Ada sebahagian trader menyebut long, ada menyebut beli dan adanya menyebut buy. Buy ini bermaksud menguntungkan sekiranya harga terus menaik. Menguntungkan sekiranya harga terus menaik. Dan kalau kata short pula, okey, short sama juga jual, sell adalah satu makna yang sama, juga menguntungkan sekiranya harga semakin menurun. Bermakna kalau kita sell, harga turun, kita akan untung. Okey. Kalau kita short kalau kita buy atau long atau beli, harga menaik, terus mendaki, kita semakin beruntung dalam pasaran. So jika kalau kita long, dia akan jadi rugi sekiranya harga menurun ataupun melawan arus. Kita beli, dia turun, itu akan merugikan dagangan dan transaksi pedagang. Begitu juga dengan short, rugi juga sekiranya harga melawan arus, dia menaik. Kita beli, dia turun. Kita jual, dia naik. Ini yang selalu trader-trader berhadapan, mimpi nyeri. Bila long, dia turun, bila short, dia naik. So apa pun, jangan kejar pasaran. Don't chasing market. Jangan sesekali. Okey. Okey. Yang kedua adalah apa yang dimasukkan oleh pips. Pips ni adalah harga yang terkecil, ataupun dipanggil price in percentage, ataupun point in percentage. Dan ada juga pipet. Pipet ni biasanya anda jarang dengar, tetapi ada kegunaannya dan agak penting juga untuk kita fahamkan, kerana di dalam pasaran, di dalam setiap instrumen dagangan mata wang, dia tidak sama. Ada yang jenis harga 1 decimal, 2 decimal, 3 decimal, 4 decimal, 5 decimal dan 6 decimal. Okey. So saya akan tunjukkan. Kita kata okey, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum ini mungkin anda dengar hanya 4 dan 5. Sebenarnya dia ada juga 1 decimal seperti saham. So yang dimasukkan 1 decimal bermula daripada titik perpuluhan kosong. Kalau 2 decimal bermakna 2 kosong daripada titik perpuluhan. Begitu juga 3 decimal 3 kosong titik perpuluhan, dan 4 kosong titik perpuluhan. Begitu juga 5 decimal 50 titik perpuluhan daripada titik ni. So sebagai contoh, apa yang dikatakan Pip tadi, katakan saya
nak buy Euro USD, Euro USD, sorry, USD. Okey. So, saya nak buy Euro USD, katakan harga 12014. Ini adalah 4 dekimal. Yang ini 1 2 3 4 dekimal. Okey. Harga jual pada 12010. Okey. So berapa bezanya? 4 pips, 4 pips. Okey. 1210 bezanya dengan 12014 bermakna 4 pip. Okey, ini selesai 4 pip ataupun price in percentage. Yang dikatakan 5 dekimal ni, dia ada satu lagi, harga terkecil. Dia begini. Bermakna dia 10 poin. Dia 10 poin. 10 mata mewakili ataupun 10 pipet, 10 mata pipet ataupun pipet. Tak maaf lah, bersamaan dengan 1 pip. Okey. Ini kalau untuk yang akaun 5 dekimal. Okey. So apa yang dimasukkan pip tadi, inilah dia perbezaan ataupun perbezaan harga ni. Itu dibiasakan adalah pip. Kalau bagi akaun 4 dekimal, akaun jenis 5 dekimal, dia akan menjadi begini, 5 poin. Ataupun kalau biasa kita dengar 1000 pip, sebenarnya bukan 1000 pip. Sebenarnya katalah 1000 mata. 1000 mata bersamaan dengan 100 pip ataupun 1000 pipet bersamaan dengan 100 pip. Biasanya kalau saya bagi trading entry, saya akan beritahu, okey, risiko stop order 400 mata ataupun 400 pipet bermakna 40 pip. Itu bagi akaun 5 dekimal. Okey, itu beza dia. Yang 2 dekimal pula ni biasanya kepada dominator yen ataupun crosses pair. Ataupun kita ambil satu meja, UJ. UJ ni ada yang 2 dekimal, ada yang 3 dekimal. Yang 3 dekimal tu normally dia akan pakai pipet. Maknanya 10 mata baru 1 pip. Kalau yang 2 dekimal, katalah UJ 120 harga USD/JPY hari ni, katakanlah 110. Harga jual. Harga beli, 12030. Maknanya bezanya adalah 2 pip. 2 pip. Kalau dia ada 3 di sini, maknanya ini adalah 3 dekimal ataupun dia panggil menggunakan pipet. Beza. Tapi kalau 2 dekimal adalah pip. Okey. Itu yang dimaksudkan pip. So jangan keliru lagi lah. Pip dengan pipet, biasanya pipet ni jarang mereka guna, tetapi hari ni kebanyakannya broker menawarkan akaun jenis forex ataupun dagangan tukaran mata wang asing ni. Kebanyakan mereka menawarkan platform 5 dekimal. Jarang sekali saya jumpa pada zaman hari ni 4 dekimal. So you have to prepare lah. At least kawan-kawannya faham. Yang ini faham dia punya formula je. 1, 2, 3, 4 dekimal ni daripada kosong. Kalau 1 kosong daripada titik perpuluhan, maknanya 1 dekimal. Ini 2 dekimal, 3 dekimal, 4 dekimal pada 4 titik perpuluhan kosong. Itu dipanggil 4 dekimal. Dan akaun 5 dekimal, 5 titik daripada kosong. Depan ni tak kira. Harga depan tak kira. Ya. Okey. Lagi apa lagi terminologi yang kita perlu tahu? Okey.
Ini paling penting. Sebagai pedagang, kena tahu, kena mahir apa yang dimaksudkan leverage dan margin. Leverage adalah maksud gandaan, berapa besar anda boleh berdagang berbanding dengan saiz sebenar akaun anda. Kalau tiada leverage, saya nak beritahu anda, $100 kita tak mampu nak buka sebarang posisi lot size. Sekurang-kurangnya kalau tanpa leverage, penawar leverage yang dibantu oleh broker-broker di negara kita ni, kita tak mampu nak berdagang ataupun melabur di dalam tukaran mata wang asing, kerana sekurang-kurangnya kita memerlukan $100,000 untuk membuka satu akaun untuk berdagang mata wang asing. Okey, itu yang maksud. So bila leverage ni, paling mudah saya nak beritahu anda. So leverage ni membolehkan dengan wang yang lebih banyak daripada anda yang ada dalam akaun tadi. Seberapa banyak? Katakanlah anda ada $100. Okey, $100 tanpa leverage tak boleh buka sebarang posisi. Tetapi dengan leverage, hari ini ada broker yang menawarkan 1/1000. Bermakna 100 USD dengan leverage 1/1000, portfolio anda menjadi sama nilai 100K. Sebab ini anda boleh membuat transaksi dalam dagangan forex. So kalau anda lihat dekat sini, anda hanya memerlukan 1% sahaja modal dan diberi bantuan oleh broker sebanyak 99% bantuan keuangan. Nampak hanya perlukan satu. Hanya perlukan satu. Dengan keadaan tersebut, so anda boleh membuat sebarang urus niaga. Tetapi beza kalau anda pilih, katakanlah anda pilih leverage 150. Ini kalau 150, anda perlu 1,500, anda perlu menyediakan 2% modal. Itu beza dia. Kalau gunakan leverage 100,000 tadi, hanya memerlukan modal 1%, iaitu 100. Tetapi dengan menggunakan leverage yang lebih rendah, kita memerlukan modal sekitar $200. Dengan leverage 500, 1/500. Senang kan? Okey, itu adalah tentang leverage. So margin ni, kalau anda lihat dekat bawah ni, so margin ni mudah nak faham, adalah capital anda sebenarnya. So kalau anda lihat sini, ini adalah balance, equity, free margin. Free margin ni bermaksud duit yang anda ataupun keperluan transaksi lot size yang anda boleh berurus niaga. So margin ni yang kita telah lakukan transaksi, maksudnya telah berlaku dagangan dalam pasaran, itu adalah margin. Sebab itu kalau biasa anda dengar margin call, margin call tu bermakna margin tu adalah, kalau nak seperti saya kata tadi, margin tu ambil mudah untuk faham, adalah modal anda. Bermakna lagi besar leverage, margin akan semakin mengecil. Lagi besar penggunaan lot size, margin akan mengecil. Size margin akan terus mengecil. Sebab itu kalau ada sebahagian broker, mereka menawarkan 40% margin call ataupun stop out. Bermakna
Kalau duit kita 100 dalam pasaran, kita float, kita rugi melebihi 60%, dia secara automatik server sendiri kadang akan bertindak, bukan broker. Server sendiri akan auto untuk stop out jika kerugian di bawah 40% berdasarkan polisi broker tawarkan tadi. Ada sebahagian broker menawarkan untuk kebaikan pelabur, mereka menawarkan 40% floating stop out. Bermakna bila reach aja kerugian pada 60% ataupun mana yang sampai dulu, margin sampai dulu ke ataupun equity sampai dulu, dia akan stop out. Kekurangan equity sampai dulu, dia akan stop out secara automatik. Tetapi normally kebiasaannya margin sampai dulu. Sebab itu ada kadang kita lihat dia tawarkan 40%, sepatutnya tinggal $40. $60 dah hangus, sepatutnya bila stop out ada $40, tetapi tinggal hanya $7-8, kadang-kadang tinggal $2. Itu disebabkan margin call, bukan kekurangan equity lagi, dah margin sampai dulu. Sebab mungkin volatile pasaran ketika itu, ataupun biasanya volatile lah. So itu anda nak fahamkan. So free margin ni bermakna wang yang ataupun capacity lot size yang anda belum gunakan lagi dan boleh untuk digunakan transaksi berdagang. Okey, tetapi nasihat saya, anda kena ingat sebab kedua-dua ni keduanya tadi, margin dan leverage ni, terutama leverage adalah bantuan perniagaan daripada broker, bukan pinjaman. Ini yang menjadikan hukum haram sebenarnya. Sebab istilah kalau pinjaman memang haram, sebab pinjaman perlu berbayar. So ini kita boleh katakan bantuan bukan bantuan, bantuan perniagaan daripada broker. Jadi bantuan ni tak perlu dibayar, bantuan. Jadi sebab itu di sini terlepas daripada hukum tersebut. Sebab itu kita kena jelas. Kalau pinjaman memang perlu wajib dibayar sebab pinjaman. Tapi ini bantuan daripada broker, jadi tak perlu dibayar semula. Tapi kalau anda salah menggunakan, sebab leverage ni period dia lebih cepat untuk memusnahkan portfolio. Maksudnya cepat boleh merugikan anda dan cepat juga boleh menguntungkan anda. Tetapi sebagai pelabur, anda perlu bijak menguruskan bantuan yang diberi dengan penggunaan lot size tertentu yang sesuai dengan kos peluang. Itu yang paling penting. Okey, itu jelas. So margin dengan leverage jelas. Okey. Kemudian apa lagi? Spread. Apa spread ni? Spread. Okey. Spread, Ustaz. Apa spread, Ustaz? Saya tak faham spread. Spread ni adalah harga beza antara bid dan ask. Iaitu harga beza bid dengan ask ni macam saya kata. Katalah kita trade EU. Kita trade EU. Sorry lah. EU. Okey, EU pada 12010. Okey. Kemudian kita jual pada satu kita beli pada 10213. Okey. So bezanya inilah dikatakan spread, harga beza. Harga beza iaitu 3 pip. Harga spread beza. So kenapa nak kena bayar spread ni? Kenapa broker kena charge spread? So broker dia tak menawarkan servis ataupun perkhidmatan secara percuma. Mereka pun ada kehidupan, mereka pun ada expenses, mereka pun manusia perlu berbelanja. So selain daripada broker mencari ataupun membuat keuntungan, antaranya daripada margin tadi. Okey. So kalau nak tahu, so antaranya daripada segi margin yang kita trade, itu yang antaranya. Dan yang kedua melalui spread. Inilah spread. So, kalau anda lihat, ini adalah beza spread.
Di bawah ni adalah harga jual, atas warna biru ni adalah harga beli. Okey, harga jual pada 1.16561 ini adalah 1 2 3 4 5 decimal. Ingat kan yang tadi 5 titik perpuluhan adalah 5 decimal. So harga beli 16582 bermakna 2 pip. Okey, ataupun 20 point, ataupun 20 pipet, ataupun 20 mata. Senang sebut 20 mata lah, pipet korang tak ini. Tapi kalau nak latih bagus, tak masalah. Kadang ada juga saya sebut 20 pipet. Apa pipet Ustaz Rasul? Tak, memang sebutan dia pipet. Harga terkecil dalam pasaran itu pipet. Dan sebab tu dipecahkan kepada pip lagi, price in percentage. So maknanya 20 pipet ataupun 2 pip. So maknanya harga spread yang dia ambil adalah 2 pip ataupun sekitar 2 sen ataupun 2 sen begitu, ataupun yalah 2 sen kalau saja 127 1210 sekitar, kalau kita masuk 0.01 paling kecil sekitar 2 sen. 2 sen 2 sen. Asal itu beza ya. Inilah harga spread, iaitu harga perbezaan antara bid dan as. Okey. Selesai dah. Saya harapkan tiada lagi kekeliruan selepas ini. Tanya apa leverage, apa margin, apa spread, apa pips. Okey. Dan apa lagi yang kita perlu tahu? Okey, apakah yang dimaksudkan bid dan as? Okey, bid ni adalah pada sesuatu harga yang tertentu yang kita boleh jual. Maksudnya bid ni adalah harga untuk kita jual. Okey, saya tunjuk sekali. Okey, katakan EU tadi, EU 1.2010. Okey, ini adalah harga bid. Ini adalah harga bid, harga jual. Okey, as adalah pada suatu harga yang tertentu yang kita boleh beli. Okey, kalau kita nak masuk berdagang dekat EU, kita nak buy, maknanya harga yang ditawarkan oleh broker adalah 12030. Okey, 30. Kalau yang ini 3 profit, tapi kita ambil 3 pip je lah, sebab dia 4 decimal kan. Okey, ini adalah harga as. As adalah harga beli, bid harga jual. So kalau kita nak beli, okey, kalau kita tengok semula, okey, begini. Kalau kita nak beli, kita kena beli pada harga yang lain biru ni. Ini adalah harga as. Ini adalah harga as. Ini as. Yang ini adalah bid. B. Kalau kita nak beli, kita kena beli daripada harga 1.16582. Kalau kita nak jual, kalau kata kita sell dekat sini, kita nak TP, ataupun sell limit dekat sini, maknanya dia langgar harga ni, baru TP diambil, ataupun order sell limit tadi di trigger, diambil. So kalau kita nak bid, nak jual pada harga 1.165. So kalau nak buy, harga di atas, harga as. Kalau nak jual, pada harga bid, iaitu harga di bawah. So saya harapkan jelas lah ya. Okey. So ataupun senang kalau orang putih kata, harga bid ni adalah harga yang bid is lower than as. Harga jual lebih rendah daripada beli, ataupun kalau harga as is higher than bid, maknanya harga beli lebih tinggi daripada harga jual. Sebab tu kalau kita nak beli, harga dekat atas, jual harga dekat bawah, harga bid. Okey, jelas
Mudah-mudahan jelas lah ya. Okay, so quite recap lah apa yang kita belajar pada video keempat ni. So yang pertama tadi kita long short, okay, beli jual dah tahu dah, leverage dan margin. So anda kena gunakan sebaiknya, dan ingat anda hanya perlukan modal 1% saja, bukan 100,000 tetapi $100 dengan menggunakan leverage 1 nisbah 1000 bersamaan dengan $100,000. So kita boleh berurus niaga dengan transaksi perdagangan tersebut. Tetapi ingat, dia menjadi seperti leverage dan margin ni, dia seperti double edge sword, pedang yang ada mata dua atas bawah. Kalau kita pandai gunakan seni perkiraan ataupun perhitungan leverage dan margin ni tadi, dia bakal menguntungkan kita. Tapi kalau kita gagal menguruskan risiko leverage dan margin, yang kita tahu nak load gajah, nak hantam, nak tikam, dia akan menjadi betul-betul tikaman kepada akaun anda, dan sudah pasti akaun portfolio anda musnah habis. So kita berdagang bukan sebegitu. Kita berdagang, apa yang perlukan adalah survival. Kita berfikir untuk esok juga, survival. Kita bukan nak berniaga hari ni untung, esok rugi, tak. Kita nak survival, dan kita juga tak nak rugi. Sebab kalau kita rugi, kita akan mati modal, kita akan kehabisan modal. Okay, so kita berniaga untuk survival. So means survival, selamat. Untuk hidup esok kita harus makan, maknanya kita harus untung, tetapi dengan risiko yang terkawal. So dan kita juga belajar PIP, price in percentage atau point in percentage, dan ada kecil lagi, harga yang paling kecil itu smaller price, iaitu pipet, senang kata mata. Begitu juga harga beza bid and ask, bid harga jual dan ask harga beli, buy. Spread, iaitu harga jarak antara harga beli dan harga jual, atau harga antara yang dikenakan oleh broker. Sebab broker pun ada kehidupan. Okey, sekian sahaja. Saya mohon maaf kalau ada kelemahan dari segi video, daripada video 1, 2, 3, 4 dan akan datang juga. So saya akan sentuh juga lepas ini untuk video novice perdagangan forex keempat bahagian 5, khususnya berkaitan lot sizing, lot sizing ataupun jenis-jenis account, seperti account standard, apakah account standard, apakah account ASEAN, apakah account SEN, mini, nano. Saya akan sentuh pada video kelima dalam topik yang masih sama, perdagangan forex untuk novice trader, bersama dengan FDAR Faisal atau Abdul Rahman. Segala kelemahan dan kekurangan saya mohon maaf, 1000 kemaafan daripada saya. Saya masih belajar dan terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.